Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan dengan anda semua. Apa khabar saudara Zamari LC? Anda orang pertama muncul. Terima kasih sahabat malam menemani saya. Begitu juga dengan saudara Puan Hasanah di Instagram, saudara Ujang Man, saudara Syah Ibrahim. Terima kasih saudara Bulan Terang. Wak Rawan, dari mana Wak? Saudara Zaidi, Ida, saudara Mahanur, Haji Ahmad, Lance di TikTok, Joka Karim, saudara Azli, saudara Muhammad Sa'ban, saudara Rahman dan juga Ara Ziena, saudara Lance atau Lan, saudara Saudi Draman, Puan Maznah Mahmud, Khalif Lun, Asyad Syekh, Ibrahim Cik Muda, Empat Tulang Kering, saudara Ahmad Map, Khalif Lub. Begitu juga dengan Roza, apa khabar? Saudara Razli Maknayan dari Manjung, apa khabar saudara? Saya pergi Manjung tadi tak jumpa pun saudara ya. Saudara Rosli MK, saudara Roslan B. Ahmad, saudara Mak Nazri Syafi'i, Sahak Tahir, Qayyum Amri, saudara Muhammad Zaki, Rosli Mishah, Aftam, saudara Kelisa, R&R, dia Siti Hawa Sulaiman di TikTok, saudara Zikri Azmi, saudara Ibrahim Cik Muda, begitu juga dengan Rusinin Kuringot, apa khabar? Wan Sarawak, Pak Cam Bahrum dari Shah Alam, saudara Lenovo Wu, Paridan Idan, Zali Pak Tam, Rahim Muhammad, Wan Hizam, saudara Abdul Rahim, dan Taruna, saudara Osman Muhammad, Ros Merah di TikTok, Tinmo, begitu juga dengan Syalilah Ahmad, Nizam, Malik Dolah, saudara Muttalib Meknun, Nazir Bazid dari Gombak, saudara Fadiz Yusuf, saudara Osman Ahmad, Sazana Mimi, ni di TikTok. Saudara jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Bukan hanya di Facebook, saudara juga boleh layari saya bersama di TikTok ataupun di Instagram. Syaliah Ahmad, Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih Syaliah Ahmad dari Putrajaya, saudara. Aziz Azali, Razak Yusof, Dr. Ahmad Humaizi, apa khabar doktor? Moga sihat. Radi Rudin Haji Osman Hashim, apa khabar Tuan Haji? Saudara Zahiruddin Ismail, saudara Ismail, Syarah Saudin, Abdullah Ahmad Manam, Mimah S Kitchen, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf kerana nak santun semua sampai tengah malam lagi. Kita bersiaran di Facebook, di TikTok dan juga di Instagram, saudara. Sekali saya kalau dapat saya nampak tulisan anda, InsyaAllah saya akan santuni anda. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan apa yang terjadi pada negara kita dan sebagainya saudara. Hari ini tanggal 28 Disember saudara, itu hari yang ke-1016 COVID-19 melanda negara kita. Kalau ikut Natalnya hari ini Khamis ya. Kalau hari ini hari Khamis, artinya malam Jumaat, malam 1000 rahmat. Apakah besok hari Jumaat? Saya pun dah lupa hari dah saudara. Tiap-tiap hari lupa hari dah sekarang ni saudara. Bagaimanapun saya harus menyantuni apa yang ditulis oleh saudara Jamil Idris bersama dengan Rio. Laporannya berhubung dengan COVID-19. Hari ini sudah pun masuk hari 1016. Tanggal 28 Disember ni saudara. Dan menurut laporan saudara Jamil, ada sedikit penurunan. Semalam, kemarin 480, tapi semalam 423 jangkitan saudara. Menjadikan jumlah kumulatif sudah pun mencecah 5,024,422. Tak ada laporan kematian yang saya dapat saudara. Jadi bagaimanapun yang saya perolehi ada peningkatan ya. Meningkat tak banyak, 1, 2 ataupun 3 di 8 buah negeri. Sementara susut di 7 buah negeri termasuk di Selangor. Dan Alhamdulillah saudara, Labuan kembali sifar. Selangor susut kepada 131. Hanya negeri Selangor sahaja jangkitan COVID-19 ini mengatasi jumlah 100 orang. Alhamdulillah, nampak gayanya susut banyak ni.
daripada Selangor, daripada 236, susut 199 dan semalam 131. Jadi berusahalah saudara kita. Tanda-tanda bahawa kita mampu untuk memutuskan jaringan COVID-19 ya. Saudara Mr. Raja Laut, YM Khairi, Faizal Khaidir, saudara Azul Mastur, Cik Azam, Cik Cup, begitu juga Wan Syarudin, ZMS Zo, Zizi Bohari, Azwan, saudara Mustafa Tapa, Roza Rabu malam Khamis. Betul. Saudara, terima kasih. Kadang-kadang saya ni hari pun dah terlupa saudara. Ini saya cakap terus terang. Kerana bangun pagi, cari bahan, lepas tu berbual dengan teman-teman. Tadi jumpa dengan doktor, saudara Aziz Muhammad Azlan, Bandar Tun Razak masuk bulan Januari. BTR Bandar Tun Razak ke? Saudara Azlan Anan, saudara Apek Tom, Lan Arif, Dum Kastalo, Anira Apek Tom. Saudara, memang di TikTok ni nama-nama agak seronok kita lihat, sebab macam-macam nama ada di situ. Saya yakin inilah di kalangan anak-anak muda kita, mereka mencipta pelbagai nama saudara. Baik. Usai pencerahan apa yang berlaku pada COVID-19, kita masuk segmen minta izin saudara dalam 3-4 minit untuk saya mewawarkan produk teman-teman kita dalam segmen e-commerce. Jadi kalau teman-teman ada produk, bolehlah hantar kepada saya untuk saya wawarkan. Saudara hubungilah Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar masih memasarkan setangi al-bakurnya serta minyak wangi dari tanah Arab yang berasaskan kepada kayu gaharu. Andai saudara tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah, sedap dimakan, harganya murah saudara. Lebih murah lah daripada kalau buat lauk pun. Dendeng manis pun cukup untuk buat lauk makan nasi saudara. Ada ulam sikit, bertambah selera lah kita. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, kalau anda hendak memperolehi atau berhasrat untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang gradenya terbaik, kiwi, anggur, ceri dan sebagainya, hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Harganya lebih murah daripada harga di pasar dan buah-buahan tersebut boleh terus dihantar ke rumah saudara. Akhir sekali saudara, jangan lupa makanan kegemaran saya. Ini memang saya cakap terus terang saudara, tadi pun saya makan sedap saudara, iaitu popiah sira Lady Maria. Sedap saudara, pedas, rangup dan manis. Tak mahal mana pun saudara. Dan bolehlah saudara dapati daripada saudara Nizam. Hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203 ya. Encik Acoy Apek Tom, Cik Din Syari, Roslan Ahmad, saudara Suraya, Muhammad Noh Azwan, Al-Hadad Rohani Junid di Instagram, Cik Mat Noh, saudara Matt Garrett, Tengku As Atok, terbaik, terima kasih. Warung Kurap-Kurap, makanlah itu apa ini, popiah sira tadi. Kurap-kurapan. Saudara Syuk Hasim, itu juga saudara Muhammad Azhar, Salim Yasin, saudara Zamri, Roslan, Irene Lee, Safari Zohdi, saudara Abdul Hamid. Ya saudara, baik. Usai pencerahan tentang e-commerce, kita masuk naluri kehidupan saudara. Ini hanya sekadar bimbingan yang saya terima daripada kawan-kawan menghantar kiriman kepada saya. Elok kita hayati dan kita jadikan ini sebagai panduan kehidupan kita saudara. Kerana daripada Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah amat kasih apabila seorang daripada kamu yang melakukan sesuatu amalan dilakukan secara tekun. Berterusan saudara. Ini hadis riwayat Tabarani. Status hadis ini hadis sahih. Jadi saudara, tekun itu bermaksud menyempurnakan atau melaksanakan tugas atau kerja dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin sebagaimana yang dikehendaki tanpa kurang sedikit pun. Sifat tekun ini merupakan salah satu lambang atau tanda keislaman kita saudara. Tekun adalah asas bagi menghasilkan prestasi dan mutu kerja yang berkualiti. Pekerja yang tekun akan sentiasa melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh pada setiap masa. Ganjaran di sisi Allah bergantung pada keikhlasan dan kesungguhan seseorang
melakukan sesuatu amal ibadat itu yang diredai oleh Allah. Jadi sebagai pekerja pula saudara, setiap pekerja sama ada dari peringkat bawahan sehinggalah memimpin. Pemimpin tertinggi pun mereka perlu melaksanakan tugas yang telah diamanahkan dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Lebih-lebih lagi apabila ia dipilih dan dilantik sebagai oleh orang bawahan, sama ada sebagai ketua ataupun sebagai wakil rakyat. Janganlah hanya menjelang pilihan raya saja baru nampak muka untuk menyantuni rakyat. Perlu diingat, pemimpin adalah khadam kepada rakyat. Ingat saya, negara rahmah, ummah sejahtera. Terima kasih kepada teman kita yang menghantar kiriman kepada saya. Ini merupakan kiriman yang bahagia Tan Sri Osu Sukam dalam segmen Mutiara Kata. Menurut Tan Sri Osu Sukam, 6 tanda kemunafikan dalam solat bila kita malas untuk bangun dari tidur melakukannya. Kedua, riak ketika mengerjakan solat. 3, menunda-nunda melakukan solat. Keempat, gerakan yang terlalu cepat saat bersolat. Kelima, sedikit menyebut atau memengingati Allah ketika bersolat. Dan keenam adalah enggan mengerjakannya secara berjemaah. Itulah yang dituntut, yang digalakkan untuk kita bila kita melakukan ibadah solat, saudara. Terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman mutiara kata-kata yang saya rasa elok dijadikan panduan untuk kita. Jadi bagi saya, kita sewajarnya saling tegur menegur, ingat mengingatkan. Saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara supaya janganlah pemimpin negara berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita khawatir negara boleh muflis. Tok, jangan malam ni ya. Apa pula tu saudara? Baik saudara. Hari ini hari yang ke-25 saudara. Hari yang ke-25 wujudnya kerajaan perpaduan yang berhasrat untuk menangani derita rakyat. Sebagaimana yang sering saya katakan, kita akan melakukan countdown. Kita nak kira selama 100 hari. Ini hari yang ke-25 wujudnya kerajaan perpaduan yang matlamatnya mau menyantuni derita rakyat. Bicara kita malam ini, tajuknya mudah. Zahid, oh Zahid. Apa yang saya maksudkan? Sabar dulu saudara. Lama tak sentuh kita punya presiden. Kadang-kadang kesentuh juga saudara. Saudara, sebelum itu kita santun dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil berada di Perlis. Saban hari menghantar kiriman pada saya untuk perkongsian kita bersama. Terima kasih Pak Nazil. Teruskanlah berkarya. Tambah Pak Nazil, bermain mata sambil menari. Ada kala penuh kiasan. Orang meminta, kita memberi. Jangan pula mengharap balasan. Ini selalunya orang kalau dia memberi, dia mengharapkan balasan. Sama ada balasan beruntuk material maupun puji-pujian dan sanjungan. Jangan begitu. Kita beri sesuatu itu pada orang dengan keredaan, dengan keikhlasan hati. Katanya lagi, Kak Ani menyang puyu, Bang Jaafar tangan berdarah. Ingatlah, ini tanah Melayu. Jangan celupar menidak sejarah. Ini Kak Pak Nazil mengingatkan mereka-mereka yang berada dalam pimpinan negara dan sebagainya, basicnya, prinsipnya, bumi ini adalah dominannya bumi Melayu. Itu dia saya. Itu sebab itu bagaimanapun saya mesti memberi peringatan kepada anda. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel, apa saja channelnya, maka mereka harus bertanggungjawab. Kerana dia sunting, dia masuk. Banyak, saya nampak hari ini ada 3-4 dalam pelbagai channel. Saya tak bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan anda lakukan. Begitu juga dengan apa yang anda tulis. Asalkan tak apa ya, saudara Lenovo tegur untuk membina, okey. Saudara, begitu juga saya harapkan tulisan-tulisan anda dalam muka buku saya ini berbahasalah dengan bahasa yang baik dan jangan kita melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Ingat saya, pencerahan ini adalah pencerahan politik. Sebab itu kalau saya tegur Presiden UMNO pun tak boleh nak marah. Sebab ini pencerahan politik. Matlamatnya supaya warga kita berinformasi. Tak lebih daripada itu. Dan bila saya memberi pandangan, maka kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Tak lebih daripada itu saudara.
Andai anda mau menyantuni, tulislah, tak ada masalah. Gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai. Saudara Abdul Rahim, Saudara Rosdiwan, Saudara Yahya bin Rashid, Saudara Nizan Said, Roza, Datuk Presiden Timbalan UMNO, tak payah tanding. Tak apa saudara, saya akan santuni. Sabar dulu saudara. Kerana sebagaimana saya katakan, hari ini hari yang ke-25. Kerajaan perpaduan yang berhasrat dan berjanji untuk mahu menangani derita rakyat. Okey? Sebab itu hari ini nampak gayanya, alhamdulillah, harga minyak tak turun dan tak naik. Itu laporan saya terima daripada Kementerian Kewangan. Tiada kenaikan sama ada RON 95 ke 97 ke diesel ke, tiada kenaikan. Kita mengharapkan kalau boleh turunlah, itu saja. Tapi belum ada berita penurunan harga tersebut. Sama-sama kita tunggu. Saya rasa mungkin lepas bajet nantilah kot saudara. Harga bagaimanapun, saya amat mengharapkan, saya harus mewawarkan juga kepada Kementerian Kewangan supaya menimbangkan untuk meluluskan pengeluaran wang daripada tabung kumpulan wang simpanan pekerja bagi mereka yang mempunyai tabungan melebihi RM50,000 dalam tabungan mereka. Tak banyak bagi pun, bagilah 10%. Sekurang-kurangnya ia dapat meringankan beban harian para penyimpan yang masih lagi mempunyai baki yang banyak. Ada yang RM50,000, ada RM100,000, bagilah 10%. Dalam saya katakan ini pengeluaran wang KWSP 2.0. Sebab memang sekarang ini kita masih belum lagi dapat recovery ataupun memulihkan ekonomi. Belum. Jadi sebab itu warga masih memerlukan suntikan kewangan supaya ekonomi boleh bergerak dan ekonomi rumah tangga mereka bergerak. Itu saja. Jadi saya harap Pak Syekh dan Saudara Anwar Ibrahim, fikirkanlah teman-teman yang menyantuni layar saya ini, bisik-bisiklah dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan untuk menimbangkan sesegera mungkin meluluskan pengeluaran bagi mereka yang ada simpanan melebihi RM50,000. Bawah RM50,000 tak payahlah. Yang masih lagi simpanan masih tahu ramai lagi. Sebab wang ini amat diperlukan saat-saat mereka sukar. Ya saudara? Baik. Malam tadi saudara, ini semua masuk politik lah. Malam tadi kita ramai juga dapat kesempatan, saya juga mendengar dengan teliti bual bicara Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO dengan sahabat saya Datuk Eman JR ataupun Rafi Awang Kecil melalui NR channelnya. Banyak beliau mengulas banyak perkara. Antaranya beliau menyatakan bahawa beliau sebenarnya telah pun terhidu banyaknya bangkai-bangkai tikus dalam parti ketika menghadapi musim pilihan raya yang lalu. Sebab UMNO mengalami kekalahan yang cukup teruk. UMNO cuma dapat 26 kerusi daripada 120 yang dipertandingkan. Lebih teruk daripada pilihan raya yang ke-14 dulu. Barisan Nasional cuma dapat 30. 30 itu pun UMNO, Barisan Nasional 26, 4 saja parti komponen. Jadi menurut Datuk Seri Zahid, beliau mengatakan bahawa beliau memang telah pun terhidu banyaknya bangkai-bangkai tikus dalam parti ketika saat kita menghadapi pilihan raya. Dan beliau tidak pernah menduga bahawa UMNO boleh menangi setakat 26 kursi saja. Jadi namun begitu, katanya jika ada penyatuan, rasa kekitaan dan juga kerja sepasukan sepenuhnya dalam UMNO dan Barisan Nasional, tentulah perubahan itu boleh berlaku. Tapi itu tak terjadi. Jadi bangkai-bangkai tikus itu menjadi lebih busuk lagi. So sebab itu dia kata there is always a skeleton in the cupboard. Saudara, jadi sebagai sebuah organisasi, bagaimana nak menang jika masalah melayani perbezaan, melayani kepentingan peribadi, melayani kepentingan kelompok yang menjadi keutamaan berbanding kepentingan parti pada keseluruhannya. Jadi beliau menzahirkan kekesalannya. Jadi dalam program tersebut, menurut beliau, apa yang untung pada negara lain tak ada, saudara. UMNO terus meruyup. Saudara. Namun begitu, ini yang saya katakan, Datuk Zahid Hamidi, saya nak tanya, berapa ekar dadanya besarnya? Sentiasa berlapang dada. Asyik nak berlapang dada,
Orang buat macam mana pun asyik berlapang dada. Jadi kita nak tanya, saya nak komen ni, saudara komen pada Dr. Muhammad Taufik Yaakob yang selalu komen teruk pada pemimpin UMNO. Saya tak bersetuju lah kalau komen teruk. Cuma saya nak bertanya, Datuk Seri Zahid, berapa ekar tanah? Kalau diumpamakan dada itu luas, berapa ekar keluasannya? Asyik berlapang dada saja. Sebab semalam secara terbuka beliau menyatakan we can forget and forgive. Ya, katanya kita sentiasa berjaga-jaga dengan memberi hantaran kata-kata sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula ahli-ahli UMNO. Semuanya bercita-cita tinggi. Jadi kata Datuk Seri Zahid, kita santunilah semua perbezaan itu. Benar. Memang itulah yang kekhawatiran saya, yang saya tiap-tiap malam saya katakan, Datuk Seri Presiden sudahlah berlapang dada. Asyik berlapang dada, akhirnya kura-kura naik ke kepala. Segala parasit-parasit ini akan menjahanamkan rumah UMNO. Namun begitu, saya yakinlah, maka beliau ada cara untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi sekarang ini kita diuji, UMNO diuji dengan ramainya pengkhianat. Ramai tu sebab lebih daripada seorang tu ramai. Daripada saya ada 4-5 orang yang saya sebut. Datuk Lokman Adam pun dah sebut. Banyak warga-warga netizen pun menyatakan perlu disingkirkan. Tapi tak tahulah saya. Bila Datuk Zahid mengatakan kita kena berlapang dada. Jadi saya kena tanya berapa ekar dada beliau luasnya untuk berlapang dada. Tiap-tiap penyakit tu ada ubat. Yang pahit itu anggaplah ubat. Benarlah yang pahit itu ada ubatnya. Dan kita boleh menganggap yang pahit itu ubat. Tapi kalau yang pahit itu empedu macam mana? Boleh menjadikan keracunan, Datuk Seri Presiden. Saya bukan nak menyanggah, tapi saya rasa kadang-kadang ada waktunya. Ada waktunya, tapi sebab itu keputusan beliau. Dan saya berkeyakinan, bahawa mereka ni banyak berlakon. Sekarang ni pun sebagaimana semalam saya katakan, kemarin saya katakan, ramai dah sekarang ni mengelilingi beliau sebagai timbalan Perdana Menteri. Muka-muka yang selama hari ni duk kutuk dia bagai anak. Sekarang ini mula menghimpit. Kerana mereka mengharapkan gomimah. Adanya gomimah, adanya habuan tertentu. Sedangkan saya nak bagi tahu pada warga-warga semua, masa untuk pemberian gomimah dah tak ada. UMNO hari ini hanya sekadar penumpang. Kita parti kecil. Kena dianggapkan kerusi kita terlalu kecil berbanding dengan Parti Keadilan. Mereka mempunyai jumlah anggota yang ramai. 82 kerusi mereka ada. Kita cuma ada 30 kerusi. Jadi kalau nak menempel pun pada-padalah. Sebab itu saya mengharapkan agar Datuk Seri Presiden UMNO berhati-hati. Sebab saya tengok bukan saja ular berbisa, ular melengkar, nak telan naga pun ada. Tadi saya tengok juga gambar kiriman saudara Zamil Ibrahim. Dihantar pada saya, apakah saya kenal wajah-wajah ini? Saya kata saya kenal. Bagaimana kedudukan mereka? Saya kata saya pun tak tahu. Apakah Datuk Seri Presiden terlupa kata-kata yang mereka lontarkan terhadap beliau? Memang saya tahu Datuk Seri Zahid ini orangnya terlalu baik. Memang hasratnya untuk memulihkan UMNO, baginya untuk penyatuan. Dulu pun, pernah dulu satu ketika saya bertanya dengan beliau apabila beliau nak melantik Khairi Jamaluddin sebagai ketua perangan waktu itu. Saya bertanya dengan beliau, kira Datuk Seri nak tanya, you nak lantik Khairi Jamaluddin sebagai ketua perangan, you tahu ke dia bertanding jabatan presiden? Dia kata dia tahu. Apakah beliau ini boleh diyakini terus setia dalam parti kita? Saudara tahu apa jawapan Datuk Zahid? Dia kata, Mal, saya nak tanya satu saja. Kalaunya kita dipatuk oleh ular, apakah ubat yang terbaik? Kita pun bila soalan dari presiden begitu, menung juga nak jawab. Saya fikir, saya kata kena pergi cari spesialis lah. Tidak. Ubat, kalau kita dipatuk oleh ular, ubat yang baik itu adalah bisa ular itu sendiri. Inilah falsafah dipegang oleh Datuk Seri Zahid. Sebab itu saya katakan beliau orang yang baik. Orang maki dia pun dia tahan. Dan saya merasakan bahawa agak benar apa telahan saya semalam. Bahawa isu dengan Isamuddin, Khairi Jamaluddin, Datuk Ismail Sabri, beliau tidak mungkin mengizinkan Majlis Tinggi UMNO untuk mengambil tindakan. Kerana mereka ini bercita-cita nak lawan jawatan presiden, jawatan timbalan presiden. Jadi besar kemungkinan mungkin
Mereka kalau diambil tindakan disiplin, kalau disingkirkan, maka mereka akan mengatakan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi adalah diktator yang menghalang siapa saja nak lawan, maka disingkirkan. Ini yang mereka gunakan jawatan untuk mereka bertanding itu sebagai shield ataupun sebagai perisai supaya tindakan tidak boleh diambil terhadap mereka. Bagaimanapun, saya berseru kepada pengurusi Jawatankuasa Disiplin, perlu kemukakan juga laporan. Jadi sekarang saya kata, ini masanya Datuk Seri Presiden, bukan soalnya ubat, bukan nak jadi penicillin, tapi sekarang ni keadaan mereka tu lebih virus lagi. Mereka ni virus dalam parti kita, berlakon aja lebih. Dalam keadaan-keadaan begini, saya merasakan bahawa sikap berlapang dada yang keterlaluan juga boleh memakan diri sendiri. Itu keadaannya. Saya tak tahulah macam mana pemikiran beliau. Sebab saya kata, tajuk bicara kita ni Zahid Zahid. Memang orang yang saya kenal dari dulu, itulah sikap dia, itulah perangainya. Selalu memaafkan orang, tak ada masalah, menyantuni. Malahan orang yang bermasalah itu kadang-kadang dilantik ke jawatan yang agak penting. Sebagai contoh, satu ketika dahulu apabila Tan Sri Anwar Musa lawan dengan Datuk Mak Hassan, jawatan Timbalan Presiden, maka Tan Sri Anwar Musa kalah. Jadi apa yang dilakukan oleh Sri Zahid, dikutip Tan Sri Anwar Musa ni jadikan Susah Agung dengan harapan, dengan berlapang dada. Sebab itu saya nak tanya, berapa ekar lagi dadanya luasnya? Akhirnya bila Tan Sri Anwar Musa buat onar, terpaksalah disingkirkan dari jawatan tersebut. Dan bertambah lagi, selepas itu banyaklah onar-onar yang dilakukan. Begitu juga saya dah dengar sendiri. Saya dengar tadi kenyataan daripada Tajudin Rahman. Memang saya tak mau bercakap soal dia sebab dia bukan ahli UMNO, tapi dia masih lagi mengutarakan pandangan, pendapat, mengutuklah. Katanya nak lawan dengan Presiden UMNO. Nak lawan macam mana? Dia bukan ahli UMNO. Bengong juga kadang tu bagi pandangan bahawa kita akan memerhati, kita mesti ingat, ada masanya kita akan jatuhkan dan sebagainya. Saya kata, apa benda lah dia ni? Dah disingkirkan sebagai ahli UMNO, dah tak ada locus standi pun masih nak bercakap. Jadi orang macam ini dulu, Datuk Seri Zahid, beliau kalah dalam bertanding jawatan, dipungut, diambil sebagai jawatan kuasa tambahan. Bagi jawatan itu dan ini, akhirnya ular itu tetap mematuk. Jadi dalam keadaan begini, saya berseru pada Datuk Seri Presiden, hati-hati. Sebab mereka ni kadang-kadang kalau ular, tetap ular. Saudara Farmi Syarin, itu bukan berlapang dada, tapi sikap penakut. Saya tak nampak dia penakut. Kalau dia penakut, dia tidak akan izinkan pertandingan. Beliau mengizinkan pertandingan. Sebab itu beliau mengatakan bahawa dia serahkan kepada setiap perwakilan untuk menentukan. Bukan diri dia menentukan. Orang boleh, malahan sejak sekian lama UMNO tidak ada pertandingan. Apabila beliau memangku jawatan Presiden, memangku waktu itu, beliau mengizinkan ada pertandingan. Tak ada masalah. Jadi kalau saudara mengatakan beliau penakut, saya tak katakan beliau penakut. Tapi yang saya katakan terlalu berlapang dada. Kadang-kadang orang di belakang macam-macam orang mengata. Saya geram juga saudara. Sebab itu katanya beliau mahu agar Majlis Tinggi UMNO memutuskan sikit. Jadi sebenarnya memang begitulah keadaan saudara. Apa saja keputusan yang dilakukan olehnya bukan merupakan keputusan dirinya sendiri. Keputusan ini dilakukan berdasarkan kepada kehendak Majlis Tinggi. Sebab itu semalam dalam live yang saya dengar, beliau menyatakan bahawa, saya tak dengar secara live lah saudara, sebab waktu bicara beliau dengan saudara Rak, Dato' Rafi Awang Kecil itu sekitar jam 9.30 saya pun dengar buat live. Tapi selepas itu saya dengar record yang dirakamkan. So beliau menyatakan bahawa baginya siapa nak lawan-lawan lah, tak ada masalah. Yang penting adalah parti. Saya juga melihat dalam keadaan begini, sebenar-benarnya Datuk Seri Zahid sedang memulangkan kepada ahli perwakilan untuk menentukan siapa. Sebab semua orang dah tahu. Ya saudara, jawatan Timbalan Presiden, jawatan Presiden, sama ada nak ditanding atau tidak, maka dia pulang kepada perwakilan dan ahli-ahli akar umbi. Sekarang ni, sebab itu beliau mengatakan berserahkan pada perwakilan. Sebab itu sekarang ni saya nak baca antara respons
Datuk Seri Presiden kena dengar. Malam ni mungkin panjang lebar saya membicarakan jawab soal UMNO. Saudara, saya nak tulis respon pelayar. Antaranya, respon itu dia kata Hishamuddin Hussein adalah pengkhianat sebenar yang tidak diketahui ramai. Semasa Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri buat kali kedua, di bawah Pakatan Harapan, Hishamuddin adalah ahli Parlimen Melayu pertama melawatnya dan membincangkan perbuatan Melayu dan melakukan semua asas untuk UMNO dan PAS bergabung tenaga bersama satu. Dia bertemu dengan seorang lagi pengkhianat terkenal bernama Azmin Ali di Maghribi untuk merancang segala gerak kerja dan tindakan leceh. Jadi kedua-dua mereka, Hishamuddin dan Azmin Ali, waktu itu alasan bercuti di Maghribi. Mereka bagaikan merancang sesuatu. Dan beliau sekali lagi melakukan tindakan yang sama. Sumber UMNO berkata beliau kini sedang mengatur beberapa ahli parlimen untuk menandatangani SD untuk masih lagi untuk memihak kepada Tan Sri Muhyiddin seandainya jawatan Presiden UMNO ini berpindah tangan daripada Datuk Seri Zahid Hamidi kepada orang lain. Tak kisahlah sama ada pada Datuk Ismail Sabri ke, Hishamuddin ke, Khairi Jamaluddin ke, itu tak ambil kisah. Asal saja jawatan itu bertukar tangan saja, maka ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional ni akan memindahkan sokongan mereka. Maka terjadilah sekali lagi langkah Sheraton. Apakah kita nak mengizinkan? Sebab itu saya melihat kadang-kadang warga netizen, warga yang membuat pelayar-pelayar dalam internet, mereka menzahirkan kebimbangan mereka. Kalaulah seandainya jawatan ini terlepas pada orang lain. Jadi saya nak menjawab tulisan teman-teman tu, kalaulah dianggap beliau sebagai penakut, tidak benar. Kamu buat meh. Jadi sekarang ni saudara, saya juga mendengar kenyataan daripada Ketua Penerangan UMNO, iaitu Saudara Syam Jalil. Semalam, hari ini beliau berada di utara tanah air. Beliau menjelaskan sejelas-jelasnya kenapa UMNO ataupun Datuk Seri Zahid Hamidi mengambil keputusan untuk menyokong kerajaan Perikatan Pakatan Harapan. Sebab tu saya nak pesan pada teman-teman daripada Parti Keadilan, daripada Pakatan Harapan sendiri, jangan buat tuduhan yang bukan-bukan terhadap Presiden UMNO. Dan keadaan begini kerana mereka sedang merancang. Jika sesuatu berlaku pada Datuk Seri Zahid Hamidi, maka kerajaan perpaduan ini akan menjadi fragile atau menjadi rapuh untuk ditumbangkan. Ini saya cakap terus terang kerana berdasarkan kepada pengundian sewaktu pemilihan speaker, dan kalau benarlah waktu itu kalau diadakan pemilihan pun diadakan pengundian di Dewan Rakyat seminggu yang lalu, seandainya diadakan undian untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya sekadar 148 di kalangan ahli-ahli parlimen. 30 datang daripada UMNO Barisan Nasional. Seandainya UMNO Barisan Nasional dipimpin oleh orang lain, menarik sokongan tinggal 118. Kalau dibeli pula di kalangan yang 118 ini 7 orang saja, maka tumbanglah kerajaan perpaduan ini. Sebab itu berhati-hati saudara. Sebab itu saya juga melihat tulisan Datuk Ramlan Yunus. Dia begitu tega, jelas kenyataannya. Dia kata kalau boleh dia nak singkirkan pengkhianat dalam UMNO. Dia kata kepada semua ahli UMNO yang masih sayangkan matlamat perjuangan UMNO harus bersatu untuk mempertahankan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi supaya beliau kekal sebagai Presiden. Singkirkan para pengkhianat parti yang telah membuat pelbagai onar selama pasca PRU 14. Inilah golongan yang berjuang untuk kepentingan peribadi, bukan untuk kepentingan parti. Mereka rela melihat parti hancur semata-mata mau mempertahankan kepentingan peribadi mereka. Garang ni nampaknya tulisan daripada Datuk Ramlan Yunus. Perjuangan mereka ini sebenarnya adalah untuk melindungi perbuatan jenayah mereka selama ini. Merekalah golongan yang sebenarnya takut untuk berhadapan dengan undang-undang dan mahkamah. Itu benar. Datuk Seri Zahid dia berani, tak ada masalah. Apabila dituduh dengan 87 tuduhan, dia sanggup pergi ke depan. Sebab dia tahu bahawa tuduhan itu adalah merupakan tuduhan politik. Dan kerana waktu itu Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Dan beliau tidak mahu untuk membubarkan UMNO.
Banyak orang bercakap dengan saya, kata betul ke cakap ni? Dengar sendiri. Dalam YouTube ada, dalam Facebook ada, sila layari. Dengar betul-betul pengakuan Dr. Mahathir. Benar, dia mahu supaya Datuk Seri Zahid Hamidi membubarkan UMNO. Dan ahli-ahli UMNO dipindahkan masuk dalam Parti Peribumi Bersatu. Datuk Seri Zahid dia kata, kan buat meh, dia tidak akan buat. Bila ini terjadi, bila tawaran Dr. Mahathir itu ditolak, maka berlakulah apa yang dikatakan sekarang ini, satu pembunuhan ataupun karakter, personality ataupun karakter assassinations yang dilakukan oleh pimpinan Dr. Mahathir. Dia kena terima hakikat ini benar. Kerana selepas itu terus cah Datuk Zahid Hamidi, cah itu, cah ini, macam-macam lah. Tapi Datuk Zahid kata, tak akan buat meh, saya sanggup berhadapan demi untuk mempertahankan UMNO. Maka beliau berhadapan lah mahkamah perbicaraan itu, ini dan sebagainya. Dan di saat-saat begitu masih lagi sewaktu Dr. Tasimuddin jadi Menteri Dalam Negeri, kemudian Hamzah Zainuddin jadi Menteri Dalam Negeri, mengikut kenyataan daripada saudara Datuk Saifuddin Nasution yang kini beliau jadi Menteri Dalam Negeri, dia mengakui memang benar ada usaha mahu untuk mematikan ataupun mengharamkan UMNO. Sebab jabatan pendaftar pertubuhan duduk di bawah Kementerian Dalam Negeri. Waktu itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu itu tak mempunyai jawatan. Dia hanya berdasarkan sebagai dalam persekongkolan Pakatan Harapan, isteri beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menahan ataupun menghalang agar UMNO itu tidaklah diharamkan. Itu kenyataan benar saudara. Bukan nak ada-adakan, tidak. Boleh bertanya dengan Datuk Saifuddin Nasution, boleh bertanya. Saya kadang-kadang bila saya cakap benda-benda orang kata ada-adakan cerita. Tak. Ini cerita benar saudara. Ya itulah sebabnya sekarang ni kumpulan ini yang ada sekarang ini sedang berusaha menghakiskan nama baik Datuk Zahid ini. Saya lihat mereka di kalangan pemberontak dalam UMNO. Bagi mereka redha untuk UMNO ini diserapkan semua ahli-ahli masuk dalam Parti Peribumi Bersatu. Cuma selagi Datuk Zahid sebagai presidennya, dia akan berusaha dan bersama-sama dengan Datuk Mat Hassan. Kedua mereka inilah nakoda dan timbalan nakoda bahtera UMNO ini untuk bersama-sama melayarkan bahtera bangsa. Sebab beliau melihat bahawa keadaan begini kalaulah jatuh ke tangan orang lain, apa nak jadi? Wallahu a'lam bissawab. Sebab itu saya juga dapat tulisan saudara, daripada saudara Roslan. Saudara Roslan di hantar saya, dia kata, apa perancangan seterusnya? Daripada mengekang geng-geng pengkhianat dalam UMNO ni. Wajib diingat, kata saudara Roslan, bahawa sejauh mana hebat Datuk Seri Anwar Ibrahim pun, beliau tidak boleh campur tangan dalam UMNO. Hanya di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO saja yang boleh menentukan arah tuju UMNO. Saya bersetuju dengan pandangan beliau. Ya, dia kata kita mesti melihat langkah H2O dan KJ. Kelihatannya mereka memang mau fokus pemilihan UMNO dan Datuk Seri Zahid Hamidi wajar dijatuhkan. Itu pandangan mereka. Saya baca, saya saudara. Setakat ini kata si Bahlul ni dah 3 kali buat kenyataan untuk pastikan geng-geng mereka tidak kena saman. Matlamat mereka juga untuk menyelamatkan Tengkuk. Kalaulah mereka berjaya mengusir keluar Datuk Seri Zahid Hamidi, seandainya mereka berjaya menumbangkan Datuk Seri Zahid, dan mereka akan menarik sokongan itu dan dialihkan kepada Tasimuddin. Jadi jika adalah sebarang tindakan undang-undang atas sebarang kebejatan ini, maka mereka akan terselamat. Sebab itu saya berseru pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini sudah pun masuk hari yang ke-26. Ya saudara, di samping menangani derita rakyat, tindakan undang-undang perlu dilakukan sesegera mungkin. Saya difahamkan bahawa memang beberapa kertas siasatan telah pun dibuka terhadap mereka yang pernah berada di anjung kuasa di Sri Perdana. Teruskanlah. Rakyat nak tunggu, rakyat nak tahu siapa mereka ini. Sebab kita tak mahu wang negara, siapa sebenarnya yang sakau wang negara. Secara tak baik cakap si Bahlul. Secara betul. Itu bukan saya cakap. Ini kenyataan mereka. Saya terlepas cakap, saya minta maaf. Al-Jubri, saya minta maaf. Secara kalau saya terlanggar cakap, saya mungkin bila membaca begitu terlepas.
Kalau saya terlalu terlajak, saya mohon maaf. Kita dalam hidup kita begitu saudara. Saudara KFS 4121 dalam TikTok, STO mesti disingkirkan dari UMNO atas pengkhianatannya. Presiden mesti dikekalkan. Itu pandangan daripada KFS. So jadi saudara, saya Azminuddin, doa buruk kau tu tak akan diperkenan Tuhan. Siapa dia yang buruk tak tahulah. Bagi saya saudara, saya melihat dalam keadaan begini, kita harus lebih berhati-hati kepada warga UMNO. Dan saya juga mendapat kiriman teman-teman tentang gerakan yang mau merampas kursi presiden semakin mengganas. 3 malam dulu pun Datuk Lokman Adam secara terang-terang dia bercakap. Tapi bahasanya bukan bahasa saya lah saudara. Sebab itu saya berpesan kepada ahli akar umbi, perlu berwaspada. Sekarang ni musim-musim akan diadakan musim pemilihan di peringkat bahagian cawangan. Kalau kita lihat ketua-ketua cawangan atau ketua bahagian itu yang agak-agak menyeleweng dan ada ciri-ciri pengkhianatan terhadap kerusi presiden, bukan Datuk Zaid Hamidi, kerusi presiden, maka orang ini perlu kita singkirkan. Ini perlu dilakukan pembersihan bukan hanya di peringkat pimpinan tertinggi, akar umbi pun. Sebab itu Saudara Syam Jalil berada di Kedah menjelaskan sejelas-jelasnya kenapa UMNO perlu melakukan islah dalam kepimpinan. Ini yang penting saudara. Sebab wajah-wajah mereka ni kadang-kadang digambarkan dengan wajah-wajah suci, tapi hatinya berkarat saudara. Dan sebab itu saya katakan, saya seriau kerana presiden hari ini dikelilingi oleh orang keliling kelalang yang sikap mereka pepat di luar, rencung di dalam. Saya mohonlah teman-teman yang berada bersama dengan Datuk Sri Zaid Hamidi, tegur-tegurlah presiden tu. Jangan, kita boleh percaya, tapi sebab selalu saya katakan, semalam pun saya dah bercakap, in politik, trust nobody, suspect everybody. Bukan nak tunjuk kita garang, bukan nak tunjuk kita detektor, tapi setiap apa omelan yang dilontarkan perlu dihayati dan ditapis. Kerana sebenar-benar saya bersetuju. Banyak orang mengatakan bahawa bila tiadanya pertandingan dalam UMNO itu tiada demokrasi. Saya bersetuju, tetapi bukan itu matlamatnya. Warga akar umbi, apa yang dilontarkan oleh beberapa ketua bahagian, mereka tidak mahu jawatan presiden dan timbalan presiden. Jawatan yang lain itu bantailah. Inilah masanya untuk kita melakukan islah dalam kepimpinan. Jadi tak ada sebut soalnya tak ada demokrasi. Ada, cuma kita merasakan biarlah jawatan presiden ini lega sedikit sehinggalah kita menemui seseorang yang benar-benar dapat dilihat kejujurannya untuk memimpin bahtera bangsa ini saudara. Saya dengar juga kenyataan Datuk Sri Zahid bahawa katanya dia pun bukan nak lama, bukan nak melongkak langit. Saya tahu dia bukan orangnya sebegitu. Cuma hari ini apabila diserahkan tanggungjawab, diserahkan amanah, beliau akan mengemudikan UMNO ini sebagaimana yang diamanahkan. Orang yang ada latar belakang agama ni sukar untuk khianat. Sebab itu walaupun beliau dituduh macam-macam pun dia redha, tak ada masalah. Dan kita mengharapkan perbicaraan yang akan berlangsung dalam 2-3 minggu lagi. Kita dengarlah sebenarnya nanti. Sebab itu sekarang saudara, hari ini mereka mencipta pelbagai naratif. Awal-awal lagi, usai saja pilihan raya dah dicipta pelbagai naratif. Presiden mesti berhenti. Sedangkan saya kadang-kadang tengok begitu saya senyum. Kerana parti-parti lain tak sebut pun. MCA tak suruh presidennya berhenti. Ahli-ahli MIC tak suruh presidennya berhenti. Ahli-ahli PBRS tak suruh presidennya berhenti. Ahli-ahli daripada parti PBM tak suruh pun Tasimuddin berhenti. Okeylah, PAH dapat menang kali banyak besar 40. Tapi parti-parti yang lain, pemimpin parti DAP pun tak suruh presidennya berhenti. Cuma UMNO je ni yang saya herankan. Presiden mesti letak jawatan. Benda lah dia orang ni, saya pun tak faham. Sedangkan sebagaimana saya bersetuju sebenarnya pandangan Saudara Zamir Ibrahim. Dia kata masalah yang kita hadapi waktu musim pemilihan dulu, waktu PRU pilihan raya dulu, kita menjaja produk yang tak laku. Direct dia cakap. Sebab itu gunakan poster boy Datuk Ismail Sabri. Rakyat tolak. Saya melihat bukan rakyat menolak Datuk Seri Ismail Sabri itu secara peribadi, tidak. Tapi rakyat bosan dengan sikap sekejap okey, sekejap tak okey.
Bila Perhimpunan Agung UMNO, dia kata okey, disegerakan pilihan raya. Kemudian tak jadi, tunggu lagi. Bahasa yang orang Perak kata bertolok-tolok. Sekejap okey, sekejap tak okey. Itu yang buatkan rakyat bosan. Dan saya yakin juga anak-anak muda marah. Kerana tiada pembelaan, tiada dilakukan keadilan dalam perbicaraan terhadap idola mereka, Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi mereka merasakan kamu sebagai Perdana Menteri pun, betul bukan suruh campur tangan, tetapi sekurang-kurangnya biarlah perbicaraan itu jelas tuntas. Ini tidak terlaku. Orang bercakap supaya Hakim Nazlan ini perlulah dibicarakan, perlu ada judicial review. Tidak buat begitu. Itu keadaannya, maka akhirnya para pengundi, terutama anak muda, yang mereka meletakkan Datuk Seri Najib sebagai idola mereka, mereka kecewa. Kalau inilah keadaannya, tak payahlah. Sebab digunakan gambar Datuk Seri Ismail Sabri sebagai poster boy. Kita dah cakap dulu lagi, jangan adakan poster boy. Sebab sepatutnya poster boy ini mestilah Presiden Parti. Ini semua nak bercakap Majlis Tinggi. Kalau tak buat begitu, seolah-olah Datuk Seri Zahid ni menipu. Nanti kalau pilihan raya nanti, apa orang kata, order lain dapat lain. Saya masih ingat lagi. Jadi saya kata okey, tak apa. Nak membuktikan bahawa bola ikhlas. Tapi apa nak jadi? Sebagaimana dinyatakan oleh sahabat saya, Zamil Ibrahim. Dia kata produk yang UMNO nak jual tak laku. Itu keadaannya. Malahan di bahagian Datuk pun nasib baik tak terterap. Itu gambarannya. Jadi keadaan sekarang ni, nak tukar presiden nak bagi siapa? Saya nak bertanya pada anda. Nak bagi pada siapa saat ini? Sebab itu kita biarlah satu ketika nanti, dalam masa 2-3 tahun akan datang, nak rasa nak tukar-tukarlah. Tapi sekarang ini, tolong nyatakan siapa yang mempunyai ketawadukan, keberanian, berani untuk menghadapi segala cabaran demi untuk menyelamatkan UMNO. UMNO sekarang ni. Jadi saudara mungkin saudara mengatakan tukar presiden tu mungkin saudara dari kalangan orang daripada Parti Perikatan Nasional marah pada Zahid kerana beliau memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedangkan beliau menyatakan malam tadi, dia kata satu, kalau dia memihak kepada Perikatan Nasional, apa jadi pada UMNO? Memanglah kita dah tahu, takkan nak berkongsi dengan orang yang nak bunuh UMNO. Jadi beliau tidak punya pilihan. Di samping itu paling tepat, paling penting sekali, beliau menyantuni saranan Dulia Maulid Tuan Agong supaya diadakan pembentukan kerajaan perpaduan. Waktu itu UMNO dia takkan langgar istana. Cakap istana itu mesti dipatuhi. Dan yang paling penting, beliau menghormati prinsip demokrasi. Dalam prinsip demokrasi ini, yang menang itu perlu dinobatkan. Yang kalahlah kena terimalah hakikat. Cuma sampai saat ini saya hairan. Masih lagi bercakap tentang kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak boleh jadi Perdana Menteri yang baik. Saya kata baru 26 hari, sabar. Nak mengikis segala berangas, segala sampah sarap yang ada di anjung kuasa si perdana itu bukan boleh buat satu hari, saudara. Saya tahu, saya faham. Sebab itu saya dah bercakap dulu, saya katakan Datuk Seri Anwar Ibrahim seandainya beliau menjadi Perdana Menteri, beliau menghadapi suasana yang terlalu sukar. Kerana negara kita ini diibaratkan seperti selai kain putih yang telah cemar, yang kotor, yang koyak rabak. Ini yang perlu dijalin baik-baik. Itu keadaannya. Dan terima kasih Puan Khatijah. Saya melihat, saudara, bahawa apa yang dilakukan oleh Datuk Anwar Ibrahim untuk menyantuni satu persatu tidak boleh dibuat dengan tergesa-gesa. Kalau kain itu dibuat tergesa-gesa, kain itu akan jadi reput dan koyak rabak nanti. Sebab itu beliau meletakkan satu persatu. Pertama sekali, apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu tidak mahu lagi perlantikan jawatan-jawatan dalam syarikat GLC. Syarikat yang ada berkepentingan dengan kerajaan ini tak mahu lagi lantik orang politik. Ini bagi saya satu pandangan yang baik. Satu tindakan yang baik. Kerana selama hari ini kita tengok memang ramai orang politik dapat jawatan bukan fikir soal rakyat. Mereka fikir soal diri mereka sendiri. Dan ini satu tindakan. Dan hari ini mereka marah pada Datuk Seri Zahid. Kerana sebab Datuk Seri Zahid lah, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, maka mereka yang selama ini enak berada di anjung kuasa di JSC, dapat allowance 5-60 ribu sebulan, sekarang dah hilang pendapatan. Tentu mereka akan marah. Yang kedua, semua kontrak-kontrak yang dianugerahkan secara running terus
hendakkah ditangguhkan dan dikaji semula. Jadi kontraktor-kontraktor ni tengah marah. Mereka sedang marah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana kepentingan mereka tergugat. Sepatutnya mereka jumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, surrender. Yes, saya sanggup berjumpa dengan Yang Amat Berhormat. Saya nak ceritakan keadaan. Waktu saya masuk tender rundingan ini, saya bersetuju untuk beri pada orang ini sekian banyak. Tapi bagaimanapun, berilah balik saya tender ini, saya akan laksanakan, harganya berkurangan lah. Ada syarikat-syarikat yang mendapat tawaran, runding terus, harga 300 juta, tapi diminta supaya dinaikkan harganya sampai 400 juta. 100 juta itu bukan untuk syarikat sebut saya, untuk orang-orang tertentu. Surrender terus dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cerita betul serang. Jadi, saya akan buat projek ini. Nilainya 100 juta aja, 300 juta aja. Bukan 400. Jadi, potongan sampai 100 juta ni tak payahlah. Itu sepatut dilakukan. Bukan marah serang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya dengar sekarang ni, kumpulan orang korporat, orang meniaga, kontraktor-kontraktor marah. Saudara Makno ni marah kat saya. Marahlah saudara. Sebab saya nak menjelaskan keadaan. Sebab saya dapat tahu, dapatan saya, ada orang yang mendapat kontrak runding terus. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, tunggu dulu, ditangguhkan dan dikaji semua. Bukan nak dimansuhkan, tapi mereka merasakan dalam keadaan sekarang ni tak dapat. Habis dah, putus rezeki. Cerita terus terang. Kalau kamu dapat kontrak daripada Kementerian Pertahanan, jumpa Tok Mat. Tok Mat, saya nak cerita. Projek ini harga dia 400 juta. Tapi dulu, dia orang nak minta pada saya 450 juta. Yang 50 juta ni bukan saya punya. Orang itu. Cerita terus terang. Dan kalau boleh potonglah, tak ada masalah. Sebab tidak ada bukan dapat keuntungan pun. Bukan ada kerugian pun, tak rugi. Sebab kalau dilaksanakan projek begitu, nak bagi juga kat mereka 4, 10, 20 juta itu. Itu keadaannya saya. Saya berharap teman-teman yang mempunyai ataupun yang mendapat kontrak secara runding terus tempoh hari, jumpalah dengan menteri yang terbabit. Kalau dengan menteri pendidikan, pergi jumpa dengan menteri pendidikan. Puan, doktor, saya nak bagi tahu. Saya dapat kontrak buat sekolah. Harga dulu kontraknya sebenarnya 200 juta. Tapi kenapa harga ini 230 juta? Kerana 30 juta ini ada orang tertentu yang perlu saya cover. Sekarang ni saya minta supaya 200 juta saya buat. Saya tak ada masalah. Jangan pula anda offer balik pula pada menteri yang ada sekarang ni. Jawabnya memang tak dapat lah. Sebab kita nak mahu membersihkan negara kita ini daripada korupsi, daripada kronisme, daripada nepotisme, dan kalangan yang besar-besar. Tokoh-tokoh besar sekarang ni memang tengah marah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Sebab kontrak mereka bilion. Jadi saya haraplah pada teman-teman ahli perniagaan, jangan marah, jangan membenci. Sebab anda tak terlibat apa-apa pun. Anda bersetuju dengan kontrak runding terus itu dengan harapan supaya dapat projek itu anda lakukan. Tetapi projek itu kalau nilai 300 juta, bukan 300 juta. Mungkin rendah daripada 300 juta. Berterus terang. Jangan pula anda nak suruh, ini kita dah runding, ini mengikut undang-undang, dah sign. Saya dah bersetuju, ada LOA, Letter of Awards. Saya nak juga kontrak ini pada harga begini. Merasakan ini keberuntungan. Sebab menteri-menteri yang dulu dah tak ada. Tak boleh saya. Ini tidak akan diizinkan. Sebab anda adalah rundingan terus. Jangan fikir untuk bergaduh dengan kerajaan. Benar, ada kontrak yang telah pun ditandatangani. Anda boleh dapat projek itu secara legalnya. Bolehlah bawa ke mahkamah dan sebagainya. Tapi bertahunlah tunggu. Tapi anda akan tercemar. Adalah lebih baik anda surrender terus. Jumpa menteri. Saya sarankan. Tak payah jumpa saya. Tak payah cari orang siapa baik dengan menteri. Tak payah. Kalau benar anda mempunyai kontrak yang telah pun ditandatangani secara runding terus pergi jumpa. Tak ada masalah saya rasa. Sebab memang pun matlamat kerajaan perpaduan ini adalah untuk menangani derita rakyat. Itu yang paling penting. Ya, saya haraplah begitu saudara. Jadi saya harap anda jangan mudah untuk terperangkap dengan apa yang berlaku dalam politik, suasana politik kita hari ini. Sebab saya melihat teman-teman di kalangan warga perniagaan. Tadi pun saya makan tengah hari dengan ahli-ahli korporat. Dalam 2-3 orang menzahirkan. Mereka marahlah kerana
Mereka marah kerana kontrak mereka sekarang ni dalam keadaan limbo dan mereka berusaha untuk mengeluarkan belanja yang besar untuk memastikan Datuk Seri Zahid Hamidi disingkirkan daripada UMNO. Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dihalang untuk terus berada di anjung kuasa. Sebab itu unsur pilihan raya akan datang, katanya mereka sanggup mengeluarkan lagi wang untuk memastikan Perikatan Nasional menang. Saya nak bagi tahu pada mereka, saya kata jangan. Pertama, don't waste your money dalam keadaan sekarang ni. Yang kedua, apa yang anda buat begitu tidak mampu untuk menghalang. Betul, dalam keadaan begini Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi mendapat sokongan. Jangan nak melawan dengan kerajaan. Saya menasihatkan lebih baik surrender. Cara yang paling mudah, tunjukkan letter of award yang anda dah dapat, iaitu surat tawaran daripada kerajaan. Jadi surat tawaran itu menyertakan dengan ini kontrak. Contoh, buat jalan daripada Kuala Lumpur pergi ke Gua Musang misalnya. Jadi kontrak tu, nilai kontrak tu 2 bilion. Cakap terus terang, sebenarnya kontrak ni 1.4 bilion. Tapi kenapa 2 bilion? 2 bilion yang dulu. So sekarang ni saya nak potong benda begini. Boleh. Inilah harapan yang mahu dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya. Sebab kita nak kenal pasti. Bukan nak tangkap dia orang, tidak, untuk menghentikan. Tetapi kalau adanya syarat-syarat tertentu, kalau mereka terlibat, dah ada wang, dah dibayar dan sebagainya, maka benda ini akan diserahkan pada Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Itu saja, saudara. Saya haraplah. Jadi bagi mereka yang bercita-cita nak menjatuhkan Datuk Seri Zahid Hamidi, saya nak bagi tahu saudara, hari ini ramai broker-broker politik sekarang ni, lain tak ada, mereka cari makan. Ada gunakan nama Khairi Jamaluddin, ada yang gunakan nama Syahmuddin, ada yang gunakan nama Datuk Ismail Sabri. Saya kata berhentilah. Tak guna pun. Sebab ahli akar umbi sekarang ini, mereka sudah pun sedar siapa sebenarnya yang mahu menyelamatkan UMNO. Walaupun dituduh macam-macam, jelas sekarang ni yang terbukti. Sebab itu saya kata Zahid. Cuma masalah kita, Datuk Seri Zahid ini terlalu lapang dadanya. Berapa ekar saya tak tahu. Sikit-sikit balik pengampunan. Memanglah kita rasa hati. Kita nak ikut hati. Kalau boleh, pelempang aja. Dia tidak begitu saudara. Memanglah sebagai pemimpin dia melihat semua aspek. Bukan hanya untuk memuaskan hati. Tidak. Apa saja tindakan yang dilakukan olehnya semata-mata untuk memastikan bahtera UMNO ini terus selamat dalam pelayarannya membawa harapan bangsa. Sebab itu saya melihat segala kementerian ataupun tanggungjawab yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada UMNO adalah untuk memastikan UMNO ini adalah vehikel untuk membawa harapan bangsa. Itu saja. Saya tak kata bahawa perpaduan parti keadilan tidak begitu, tapi dalam parti keadilan tu banyaklah warganya, bukan hanya sekadar daripada parti orang Melayu. Saya nampak kebijaksanaan Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat olahan kerajaannya. Dan sebab itu saya yakin sekarang ni saya melihat juga sekarang ni ada tulisan daripada saudara bekas siswa politik kepada seorang menteri. Dia kata kepada penyokong-penyokong Datuk Seri Sabri, Syahmuddin, Anwar Musa, Syahidan, KJ, silalah perhatikan balik laluan anda. Dalam saat-saat begini, saya rasa kalau mereka surrender, jumpa dengan Datuk Seri Zahid Hamidi, cerita terus terang, beliau saling bermaaf-maafan, sallu ala Nabi. Ini orangnya saudara, dia bukan orang yang, tapi orang dah buat salah ni selalunya orang takut nak jumpa. Itu jadi meneruskan. Mereka yang telah pun disingkir daripada UMNO pun, saya lihat sendiri, yang disingkir dari UMNO pun kalau betul gayanya minta balik, boleh dipertimbangkan. Saya tak boleh kata begitu terpulang pada beliau lah. Dan hari ini saya bersetuju bahawa kita mahu melihat kerajaan kerajaan perpaduan ini mahu menangani derita rakyat. Saya berterima kasih. Cuma saya harap di samping Datuk Seri Zahid Hamidi berlapang dada, saya juga mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berlapang dada. Jangan pula dua-dua lapang dada. Ni dada Datuk Zahid Hamidi 3 ekar, dada Datuk Seri Anwar Ibrahim pula sampai 5-6 ekar. Mengampunkan tak boleh. Mereka yang pernah menghancuri harapan rakyat, mereka yang menghancurkan
harapan dan impian rakyat. Mereka yang mengkhianati rakyat. Orang ni perlu diberi pengajaran. Saudara. Saudara Mon Syahrim, TikTok di belakang tu saya tak boleh nak baca. Memang tak boleh nak baca. AFH, Amir Hijaz Fans. Saudara, itu bagi saya terus terang saya katakan pada anda, saya berterima kasih pada anda sebab malam bersama dengan saya. Ini adalah pencerahan politik. Tak lebih daripada itu. Apa yang saya nyatakan di sini adalah untuk memberi penjelasan supaya anda tidak tersalah arus. Orang akan membuat macam-macam andaian dan sebagainya. Kita harus membersihkan ataupun memimpin diri kita ni supaya tidak mudah dipengaruhi orang. Jadilah warga yang serba tahu, dan saya harap agar Datuk Seri Anwar Ibrahim, sekali lagi saya tegaskan, kali ini beliau mesti tegas melakukan ataupun mengambil tindakan pada mereka yang melakukan onar. Cukup-cukup dah. Warga bangsa kita menanti sekian lama hadirnya pemimpin yang benar-benar mampu menangani kehidupan rakyat dan memahami derita rakyat. Dan warga kita memang mereka kasih dan sayang pada UMNO sebagai bahtera perjuangan bangsa. Dan saat ini saya harap supaya warga akar umbi berhentilah daripada bercakap kalau jawatan presiden tak ditandingi tak ada demokrasi. Demokrasi apa bendanya kalau kita nak menjual maruah bangsa. Kita jumpa lagi malam esok. Jumpa, ya selupa saya nak cakap. Malam esok insya-Allah saya akan bersiaran bersama dengan Datuk Abdullah di Sembang Hangit, waktu yang sama, jam 9.30. Saudara, kita jumpa besok, tapi bukanlah bicara saya seorang, bersama dengan saudara Buka Abdullah Tahir mantan ahli Parlimen Kapar. Saudara, saya akan bersama-sama dengan Abdullah Sani, Datuk Abdullah Sani bersama-sama dengan saya. Dan katanya saya tengok dari segi posternya, moderatornya Saudara Said, ini memang garang dululah. Saudara, insyaAllah kita jumpa besok jam 9.30 malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.